Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian saya ialah keberkesanan resepi pecahan tambah dalam kalangan pelajar tahun 3 di SK Sebenar. Okey, seterusnya. Kitaran 1. Isu dia ialah murid tidak menguasai pecahan tambah dalam matematik. Sebab dia kita lihat dari segi prasarana, kalau kita lihat di SK Sebenar, kelas dia adalah bercantum. Kemungkinan disebabkan oleh, bukan mungkin lah, memang kelas berkongsi dengan tahun 2 dan menyebabkan murid berkongsi papan tulis lah. Sebab mereka tu, papan tulis tu dikongsi bersama dengan tahun 2. Okey, yang kedua ialah sikap murid. Sikap murid yang sentiasa bertanya tanpa mahu mencuba. Maksud dia tanya macam mana lepas ni cikgu? Macam mana lepas ni cikgu? Buat cikgu. Lepas tu cikgu? Lepas tu cikgu? Dia tanya macam tu lah. Maksud dia murid tu tak mahu mencuba sendirilah. Dengan yakinlah dia mau ada petunjuk juga. Yang kedua ialah murid lemah dalam mengingati langkah menjawab pecahan tambah. Dia lambat mengingati. Maksudnya dia lemah ni mungkin disebabkan oleh papan tulis tadi lah. Sebab sebahagian untuk tahun 2, sebahagian untuk tahun 3. Itulah sebab prasarana tu tadi ada kaitan juga dengan sikap murid ni lah. Seterusnya, efeksi. Murid tidak menguasai pecahan tambah dalam matematik. Kita lihat sebab dia ialah pelajar kurang memberi fokus semasa PDP. Ini dapat diperhatikan. Sememangnya murid ini kadang-kadang dia kurang fokus lah. Kedua ialah proses mengingat langkah-langkah penyelesaian pecahan tambah sangat lemah. Seterusnya, pelajar perlu dibimbing sepanjang masa. Misalnya pelajar ni mau dibimbing dan diterang setiap kali buat latihan lah. Sebab mereka tak yakin, kurang keyakinan untuk membuat latihan. Okey, kita seterusnya kita lihat merancang objektif kajian. Ada tadi keberkesan resepi pecahan tambah dalam kalangan pelajar. Kita lihat strategi dia menjawab latihan dengan merujuk resepi, iaitu macam kita masak mi Maggi lah Cikgu Jul. Ada belakang tu berapa minit, apa perlu dibuat. Macam tu lah resepi dah Cikgu Jul lah. Macam kita buat kek juga. Yang kedua, alat, kaedah atau intervensi itu kita lihat nota resepi lah. Kita lihat daripada resepi itu sendiri, macam mana nak buat, apa perlu dibuat dahulu. Analisis, kita lihat dari segi pemerhatian lah. Lepas tu latihan, lepas tu rakaman semasa menjawab latihan. Kita lihat kadang-kadang murid terpinga-pinga, ibu bapa tanya macam mana nak buat ni cikgu, tak tahu kadang-kadang. Sebab kebanyakan guru bapa tu dah lama meninggalkan dunia pendidikan lah, tak belajar lagi tu. Okey, seterusnya. Kitaran dia untuk dia melaksanakan kajian tindakan. Kita melihat penggunaan resepi pecahan tambah ni. Pertama, murid diagihkan setiap seorang resepi tu. Kita kena agih resepi tu setiap seorang agar mereka dapat merujuk apa yang perlu dibuat. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Yang kedua ialah murid menjawab latihan secara berkumpulan dan individu. Kita tak bolehlah bagi terus buat individu. Nanti keyakinan mereka kurang. Kita mesti buat berkumpulan dulu. Sebab kalau berkumpulan, mereka akan dapat tanya apa-apa. Lepas tu barulah mereka dapat praktik dalam individu. Ketiga, murid menjawab soalan mengikut setiap langkah-langkah dalam resepi. Kita tengok dapat kata mereka buat ikut langkah tu. Kena perlu pantau dahululah sebelum kita memberi mereka secara solo lah. Individu tadi kita kena pantau apa mereka buat. Adakah mereka mengikut langkah? Adakah mereka meninggalkan langkah-langkah yang perlu dibuat? Yang keempat, murid yang berjaya mengikut setiap langkah akan diberi ganjaran. Siapa yang dapat tu kita beri ganjaran lah. Ganjaran positif mesti kemungkinan kita beli gula-gula batu kah bagi mereka seorang satu. Lepas tu kita buat pentaksiran, lembaran kerja. Mampu ke tidak? Kalau berjayalah dapatlah resepi ni untuk membantu mereka. Keberkesanan tu nanti kita lihat daripada pentaksiran nanti. Okey, seterusnya.
Kita orang dua, kajian tindakan menggunakan SP pecahan tambah belum dapat dilaksanakan. Sebab dia PDPR. Dapat tapi kita tak dapat pantau lah. Kita tak dapat pantau. Nak harapkan ibu bapa tu susah sikit. Kita kena pantau dulu. Barulah kita tahu kesan ke tidak tu nanti. Yang kedua, resipi pecahan tambah perlu dilaksanakan secara bersemuka. Kita kena bagi terang dulu dengan murid apa perlu buat, ni. Kita kena ikut langkah kah, baca apa, simbol-simbol ni apa maksud. Kena kita beri terang dulu. Lepas tu, objektif kajian belum dapat dilaksanakan lah. Caran 2A ni. Okey, seterusnya. Kitaran 2, merefleksi. Pelaksanaan keberkesanan resepi pecahan tambah belum dapat dilaksanakan tadi akibat masalah terhad, akibat daripada PDPR tu lah. Saya perlu merancang semula lah resepi khas untuk PDPR ni nanti. Macam mana nak buat resepi untuk waktu PDPR ni? Kita kena rancang semula lagi. Saya kena rancang semula lagi. Mungkin perancangan ni nanti kita akan detailkan lagi dalam resepi tu lah untuk membantu ibu bapa mengajar anak-anak mereka lah. Okey, seterusnya. Terima kasih. Itu saja. Pendek Dah ni. habis. Dah. Dah habis Dah. Okey, jadi Saya sangat-sangat bukan untuk pertandingan je lah. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada Cikgu Nasir Umar atas Umar Jani yang lupa Jani. Atas apa nama orang usaha dalam melaksanakan kajian tindakan. Jadi ini kita ni dalam proses lah cikgu, kita dalam proses supaya kita ni dapat melaksanakan kajian tindakan ni sebagai satu amalan kita. Amalan kita dalam bilik tajah lah. Okey, kita tengoklah tajuk ni cikgu, keberkesanan resepi pecahan tambah dalam kalangan pelajar tahun 3 di SK Sebenak. So ni bila orang tengok ni, orang kata, ada resepi pecahan. Macam mana resepi pecahan dia? Adakah dia resepi Malay kah ataupun lokal kah ataupun dia resepi overseas? Dia tengok juga. Jadi tak ada masalah lah kataan resepi itu. Maksudnya resepi pecahan tambah ni adalah satu inovasi yang cikgu dah bangunkan, Cikgu Nasir, betul lah? Ya. Okey, so apa ni? 27 April kah? Salah tarikh tu? Tarikh lama korek lah. Lupa. Seraut ya. Seraut ya. Okey. Okey, so dekat pemerhatian cikgu. Dekat pemerhatian sama seperti macam cikgu Abang Zulfikar juga tadi lah. Maksudnya cikgu pun ada dengar lah tadi. Adalah lebih elok jika dapat cikgu apa kata orang menyatakan dengan detail. Beri nombor lah. Beri nombor. Macam contoh tadi kelas berkongsi dengan tahun 2. Kelas apa tu tadi? Kelas tahun 3 tadi. Ya, kan kelas bercantum dia sikit sebenarnya dia. Kelas tahun 3 bercantum dengan tahun 2. Ya. Okey, so untuk ini, apakah isu yang dihadapi? Je. Isu dia macam papan tulis tu berkongsi lah cikgu, sebab kalau kita kongsi tu je, kita nak terang balik tu susah lah. Kadang-kadang kita nak terang tahun 2 ni, kita terang tahun 3 dulu, lepas tu kita ajar tahun 2 kan, kalau kelas bercantum kan. Penggunaan papan tulis tu tak muat lah maksudnya. Kadang-kadang yang kita dah terang tahun 3 kena padam balik untuk tahun 2 kita terang ni. Papan tulis berapa saiznya cikgu? 48. 48 kan? 4 kaki ya. Rasanya yang itu pun cikgu perlu letak juga dalam penulisannya. Berapa saiz papan? Tulis. 4 kaki 8. Catat ke cikgu? Okey, engkaulah penulisan. Kaki per square. So dalam bayangannya tadi, memang orang akan baca, netizen akan tanya soalan-soalan bonus. Macam contoh,
Tadi besar papan tu tadi adalah 4x8. Kenapa cikgu tak bagi 2 aja jadi 4 sebelah, 4 lagi sebelah? Memanglah bagi 2 cikgu, tapi murid tu akan keliru juga. Yang mana? Walaupun kita biasalah murid ni. Dia ingat yang tahun 2 dia punya juga. Kadang-kadang dah nama kongsi ni. Macam kita kongsi makan. Dia ingat mi tu mi dia juga. Padahal mi kita. Macam tu lah tu cikgu. Sebab tu lah sekarang ni. Kalau kita lihat kelas bercantum ni. Sebenarnya banyak isu cikgu. Okey. Kongsi kekeliruan penerangan PDPA daripada cikgu. Murid tu kita terang tahun 2. Teringat tahun 3 tu masih buka juga cikgu. Dia dengar apa yang kita terang. Pengaruh juga. Itulah masalah dia sekarang ni. Memang suasana lah dari segi kelas, papan tulis. Kita terang, misalnya kita cakap dengan si A, si B tu mesti dengar-dengar dia cikgu. Sebab dah dalam kelas yang sama cikgu. Nah, kalau saya dari pihak KPM memang tak setuju saya kelas bercantum ni cikgu. Okey. Jadi apa ni? Sebenarnya kajian cikgu ni menarik tau sih. Menarik. So belum ada lagi yang menceritakan tentang kelas bercantum. So saya nak ngebawa cikgu tajuk tu tadi, bagus cikgu ubahnya kepada dalam kalangan pelajar kelas bercantum. DSK sebenar. DSK sebenar. Lebih ada kick lagi lah saya rangka. Okey lah. Setuju sih tak cikgu? Setuju. Okay. Boleh bawa di JPN tu lah cikgu. Suruh gugur kelas cantum lah. Okey, jadi antara isunya tadi adalah macam tadilah yang dimaklumkan oleh cikgu. Yang mana cikgu kata kelas ini telah berkongsi dengan 2 kelas iaitu tahun 3 dan tahun 2. Okey, dan yang mana telah menyebabkan murid berkongsi papan tulis. Dan kelas kali tu. Bila cikgu letak perkataan macam ini, murid berkongsi papan tulis, maksudnya papan tulis itu milik murid kan milik cikgu? Milik kelas lah cikgu, murid lah. Kita menggunakan bukan cikgu punya apa tulis tu. Itu untuk murid cikgu, lah. Faham maksud kami cikgu? Faham maksud saya tak? Maksud saya dekat ayat sini janganlah letak murid berkongsi. Bagusnya cikgu letak kelas berkongsi papan tulis. Papan tulis, okey. Kelas yang berkongsi papan tulis, bukan murid yang berkongsi papan tulis. Kelas yang berkongsi papan tulis. So menjadi persoalan juga para netizen tu dia akan tanya, alah papan tulis tu apa saiz tadi? 4x8 kan. Kenapa tak buat 4x4? Potonglah siap-siap papan tu. Bagi tahu lah siap-siap. Secara teorinya memang orang akan tanya. Potong siap-siap pun susah juga cikgu. Sebab telinga tak boleh potong siap-siap juga. Tapi macam mana konsep kelas bercantum? Konsep dia pengajaran dia macam mana? Pengajaran dia memanglah pengajaran dia kita cari objektif yang sama. Kadang-kadang tahap pemahaman tu tak sama pula nanti cikgu. Okey. Jadi apa perlu cikgu buat? Itulah saya kata tadi, saya perlu buatkan resipi tu untuk memahamkan mereka lagi. Untuk tahap 2. Mungkin mungkin matematik tahun 3. Contohnya penyebut dia tak sama cikgu. Ya. Tahap tahun 2 penyebut dia sama, senang. Dia tambah atas saja, bawah tak payah atur. Sebab kita dah terang nanti, mereka tu lupa balik sebab mereka dah terdengar yang tahun 2 punya tadi. Mereka pun tambah atas saja, tak lupa pula nak bawah tertukar pula nanti. Itu yang masalah dia sekarang tu. Sebab macam saya kata tadi, telinga ni susah nak dipotong sih. Sebab dia kelas tu memang dalam sama tu cikgu. Okey. Bukannya apa cikgu, saya cuba nak memahami apa yang berlaku di sini ya. Sebab tadi cikgu dah cerita pasal prasarana. Okey, prasarana tu saya dah jelas lah. Memang ada papan, memang papan itu satu saja dalam kelas dan walaupun cikgu bahagikan dia kepada 2 bahagian, 4-4, sebelah lagi 4-4, tapi apa nama tadi, fokus murid memang akan mendengar jugalah ertinya kan. Memang dia akan dengar juga. Ya. Okey. Cumanya tadi di sini saya dapat lihat cikgu yang memainkan peranan macam mana benda tu tadi dapat diagihkan. Bukannya apa? Sebab kita yang kawal macam kita yang kawal dalam kelas kan. Sebab
benda ini untuk tahun 2. Okey, saya cerita dulu untuk tahun 2. Tapi tahun 3 dapat dengar. Lepas tu tahun 3 yang dengar, okey sekarang ni saya cerita untuk tahun 3. Tahun 2 pun dapat dengar. Tapi kita punya cerita di depan budak tahun 3. Jadi oleh kerana itu, saya rasalah cikgu si tahulah apa yang kita rasa. Kami rasa kita perlu tambah sikit lagi di situ. Satu lagi di sini iaitu bukan setakat prasarana dan juga sikap murid. Mungkin juga cikgu boleh tambah dari segi penyampaian cikgu. Penyampaian cikgu? Ya. Penyampaian cikgu. Okey, pasal? Dekat bahagian penyampaian, cikgu boleh kata kecelaruan ke apa nama dia? Kecelaruan. Kecelaruan dalam menyampaikan maklumat. Guru menghadapi masalah dalam menyampaikan maklumat ataupun input konten knowledge kandungan pengajarannya, kerana ada dua kumpulan lah, kumpulan tahun 2 dan kumpulan tahun 3. Mungkin boleh tambah satu lah di sini. Setuju sih Ego? Okey, cikgu. Yang saya rasa akhirnya lah sebab cerita tu memang betul lah, hanya ada prasarana, and then daripada cerita kita juga tadi, saya faham satu lah, dari segi penyampaian kita pun akan jadi macam kelam kabut lah. Kejap dengan tahun 2, kejap dengan tahun 3. Okey lah. Masalahnya tu lah. Biasalah cikgu, kalau cikgu biasa di sekolah kan, budak-budak ni dah lepas kita ajar tahun 2, tahun buat kerja, kita terang tahun 3, tahun 2 lagi tanya kita balik. Tengah kita mengajar tu. Ya, betul. Itulah sebab telah bercantum tu. Ada masalah sikit. Yang ni yang saya nak bawa isu ke tu, tapi tak dapat pangkat rendah. Tapi kan, saya ada masalah sebenarnya. Isu adalah isu. Okey cikgu, isu adalah isu. Cumanya tadi, adalah lebih baik kita tambahkan data yang menyokong. Ambil contoh dari segi prasarana ni kan, apa data yang terlibat. Contohnya macam tadi lah saya tanya tentang berapa saiz papan tulis itu. Data juga ya. Data Juga. And then apa cikgu? Boleh gambar biar tahun 2, tahun 3 dalam kelas ke? Ya lagi bagus. Ada evidence. Ya lagi bagus, ada evidence. Okey, and then macam sikap murid. Sikap murid pun sama juga. Sentiasa bertanya apa mahu mencoba. Tanpa mahu mencoba. Dia saya tanya, "Pani cikgu? Pani cikgu?" Dia kata cikgu. Ya. Dia tak mau mencoba. Yang ini saya nak tanya cikgu, berapa orang? Semua untuk tahun 3 kah? Semua kah? Untuk tahun 3 yang ni seorang tu saya tak kira lah cikgu, sebab dia OKU tu lah. Kita pun tak ada kemahiran untuk ajar orang OKU. Dia ada kad tu yang aktif. Dia tak dengar cakap kita juga tu. Tinggal 4. Daripada 4 tu 3 orang yang suka bertanya cikgu. 3/4 tu lah. Okey. Kalau 3/4 cikgu perlu maklumkan dalam penulisan cikgu pula. 3 daripada 4 orang murid. So majoriti lah artinya nak. Yalah majoriti. Tapi saya tak kira yang apa tu yang bermasalah tu lah. Yang itu pun cikgu perlu maklumkan juga. Cikgu perlu nyatakan juga dalam penulisan tu pula. Okey cikgu Okey. Yang sentiasa bertanya tanpa mahu mencoba. Berapa orang? Berapa kalinya tanya dalam kelas? Setiap kali langkah lah. Setiap kali buat lagi soalan 1, soalan kedua buat lagi. Nak kira Yang ini yang saya maksudkan tadi, setiap detailnya tadi cikgu perlu keluarkanlah. Berapa kali, siapa yang bertanya, berapa ramai yang bertanya. Sama juga yang kedua lemah dalam mengingat langkah menjawab pecahan tambah tak? Lemah. Macam mana bertanya tadi? Macam mana cikgu tahunya lemah? Sebab yang bertanya selalu dah cikgu. Dia tak tahu apa perlu buat lepas ni cikgu. Dia macam yang berkaitan dengan yang bertanya tu tadi cikgu. Dia ada urutan tu. Bagi saya lah cikgu. Bagi saya lah yang banyak bertanya ni bukan dia lemah. Dia nak belajar. Dia nak perbaiki diri dia. Jadi dia nak usaha untuk jadi orang yang kuat lah artinya. Dia nak pandai. Dia banyak bertanya. Mungkin di sini cikgu boleh tambah dari segi prestasi murid.
Prestasi murid. Bila ada prestasi murid ataupun kita ada beri soalan kuis ke ataupun soalan yang pendek 5 soalan ke, 3 soalan ke. Daripada soalannya, cikgu dapati bahawa budak-budak ni semua salah. Baru ialah cikgu boleh kata lemah. Bukan cuma salah cikgu. Hmm. Mungkin dia hanya tidak dapat membuat tu cikgu. Kebanyakan dia tak buat cikgu, bukan dia banyak salah. Itulah dia tak tanpa mau mencuba saya kata tadi. Dia terus tak buat. Kenapa? Kita tanya tak tahu cikgu apa proses lepas tu. Dia selalu macam tu je. Dia tanya, saya kata kenapa tak siap ni? Tak tahu nak buat. Macam tu je jawab tu. Okey, Berdasarkan maksudnya latihan macam tu lah. dia bertanya sebab dia lemah ingatan. Dia lemah. Dia tak ingat langkah tu tapi dia memang tahu buat. Macam kan pecahan tambah ni hanya darab dengan tambah dia. Mereka tahu dah tambah. Masalah dia orang tak tahu langkah. Itulah sebab saya kata tadi bukan dia salah, dia tak buat terus. Sebab apa? Kita tanya. Oh, sebab saya tak tahu langkah lepas ni. Apa perlu buat lepas ni. Yang tu lah dia belum faham lagi fokus lepas dia. Nya si tahu langkah ke ataupun nya si ingat langkah seterusnya? Si ingat lah. Si ingat langkah. Kalau kita suruh ikut apa yang cikgu cakap ni. Ni. Tahu dia buat tu. Okey. Kami saya lihat benda tu nya bukan kepada anak ya lah cikgu, bukan kepada sikap tu, nya lebih kepada gaya pembelajaran tangga kami. Gaya pembelajaran tu. Rasa kami nanggap macam gaya pembelajarannya ya. Nya memangnya belajar, belajar, tapi gayanya tadi, gaya pembelajarannya tadi dia macam jenis yang minta perhatian. Macam tu lah tu dia minta perhatian tu lah. Sentiasa tanya. Mun kami suka orang tanya. Kami suka orang tanya dalam kelas. Mun orang senyap je dalam kelas, saya bingung saya. Bertanya tu, dah waktu latihan, dah waktu apa, tak payah tanya lagi. Kita coba buat. Waktu bertanya ni kita dah ada bagi ruang untuk bertanya, waktu mengajar. Yang dah waktu latihan tu. Maksudnya dia waktu latihan tu. Waktu mengajar tu PDP berjalan tu belum kita bagi latihan tu. Tak apa tanya cikgu. Ni. Tak apa buat. Betul lah. Gaya lah ya. Gaya. Gaya. Bukan sikap lah. Bukan. Ya gaya pembelajaran murid ya. Gaya ya. Gaya pembelajaran murid. Nya dari segi huraiannya nak kita boleh letak murid minta perhatian guru tanpa usaha terlebih dahulu. Macamnya. Ya lebih cun lagi. Ya. Sebabnya nya bukan ingat tapi sengaja aja mau nanya. Nah. Yalah. Ya sebenarnya. DM kurang tu. Susah menghayat. Atau sikit lah Disya. Yalah. Melano sikit je ya, tak masalah. Ayat ke Melano sikit. Salah. Melano di tersebut Melayu ya. Okey. Rasanya jelas bahagian pemerhatian tu. Okey, jelas. Okay. And then refleksi, murid tidak menguasai pecahan tambah dalam matematik. Lagi sekali soalannya, apa kaitannya tadi pecahan tambah? Kita balik dekat pemerhatian ni kan. Bila cikgu guna perkataan menguasai, jadi secara tidak langsung dia merujuk kepada data daripada apa? Data daripada ujian. Data dari ujian. Data daripada ujian. Jadi adalah lebih selamat, lebih power lagi bila cikgu letak markah ujian. Markah ujian yang menyatakan bahawa dalam tajuk pecahan tambah. Tambah pecahan lah. Dalam matematik. Mau lagi bagus, mau lagi best kalau ada ujian ujian sumatif ujian sumatif kah, ujian apakah? Kan kita ada pola head count. Ada buat head count dan analisis item kan. Dalam analisis item cikgu boleh gunalah analisis item. Soalan 1 sampai 10 analisis item. Soalan 10, 11, 12 tu adalah 1 sampai 10. Soalan nombor 3, 4 adalah soalan tambah pecahan. Soalan nombor 3, 4 tu ramai yang salah. Paling teruk markahnya. Daripada data tu lah barulah cikgu boleh kata macam ni, murid tak menguasai pecahan tambah. Barulah nampak gambarannya. Siklah macam main tembak-tembak sebarang aja. Okey. Okey.
boleh ah. Dah catat Boleh. kan? Oh. Data ujian. Pasal mula ujian pas tu. Oh. Okay, and then refleksi. Biasanya dekat bahagian refleksi ni adalah cikgu mengkaji dan memahami apa yang berlaku di kalangan budak tu. Macam dia menjawab kepada pemerhatian tau. Dia menjawab kepada pemerhatian. Tapi kalau tahu kenapa budak tak menguasai pecahan tambah? Oh, sebab ayalah budak tu tadi sikatlah kerana papan tu nak. Memang ada sebab lain tu. Bila kita guna konsep bangau 5Y. Kenapa budak masih tak dapat tambah? Sebab dia fokus dalam kelas tadi. Cikgu mengajar pun bercelaru je tadi. Okey. Apa kesan daripada ayah? Kesannya murid selalu bertanya lah. Sebab cikgu tak bercelaru dalam mengajar. Jadi budak pun bertanya balik lah. Oleh karenanya si faham apa yang ajar. Nya faham. Tapi dia cuba nak ingat. Lalu siapa follow balik. Sebab cikgu cepat nak tangan padam. Nota di depan nun. So cuba tanya balik. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? So berdasarkan pemerhatian, mungkin saya tahu lah apa yang sebenarnya berlaku. Mungkin budak ya tadi di tangan si dak ya saya dah nota. Si bola nota, saya dah salinan nota sendiri. Sebab yalah nya selalu bertanya. Yalah timbul resepi tu nak. Yalah timbul resepi ya. Okey. Jadi daripada saya nampak ceritanya tadi, maka benda ialah tadi adalah nya pun refleksi. Dan biasanya dekat bahagian refleksi tu selalu saya mencadangkan gunalah tool-tool yang ada seperti tool RCA, root cause analysis RCA, ataupun macam tadi tulang ikat Ishikawa, SWOT analysis kah, 5Y kah. Ini ada banyak cikgu Okey. Tapi konsepnya senang je. Konsepnya adalah untuk kita mengenal pasti why. 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 Kena benda yang berlaku. Kena murid tidak menguasai pecahan tambah. Sebabnya kurang fokus kah? Mungkin kalaulah budak tu kurang fokus, budak tu takkan tanya. Betul cikgu? Kalau budak tu kurang fokus, kurang fokus, memang dia takkan bertanya. Kurang fokus yang pelajar kurang fokus ni mungkin bukan hal bertanya je cikgu. Kita dari pemerhatian kita dapat kita buat, lepas tu kita lihat macam waktu kita mengajar tu apa yang mereka buat. Itu yang sebab pelajar kurang fokus masa saya cikgu. Contohnya waktu kita mengajar, mungkin dia buat balon kah dalam atas meja dia. Ataupun dia buka buku lain kah. Yang tu yang kita sebut patutlah ada pemerhatian tadi cikgu. Dari situ juga kita dapat pemerhatian juga dia. Apa pelajar buat waktu kita mengajar ni? Kadang-kadang saya tertangkap. Oh, patutlah kamu tak faham. Kamu ni baca buku lain, buku cerita. Maksudnya dia tak berminat dengan matematik tu tadi. Okey. So, walaupun dah ditegaskan sebelum PDP tu tadi kan. Okey. Sebab ialah gunanya tadi bahagian refleksi ni tadi cikgu nya ada beberapa sebab lah, macam contoh bangau tadi itulah. Okey. Kenanya si menguasai sebabnya si fokus. Jadi soalan yang kenapa tu pada akhirnya tadi rupanya si minat dengan matematik. Si minat matematik. Wujudlah resepi balik. Bila wujud resepi balik tadi. Yes. Faham cerita kami tak cikgu? Apa yang saya cuba sampaikan? Faham bangau tadi. Bangau. Yes, kita perlu susun ceritanya yang mana pada akhirnya kelak sebab budak tu tadinya si ada minat, sebabnya si ada nota. Bilanya si ada nota, nya si minat nak belajar. Nya si tahu apa nak dibelajar. Macam ya, contohnya lah. Jadi oleh sebab itu, maka saya mewujudkan resepi ni merancang. Betul lah resepi ni tadi. Betul. So objektif kajiannya adalah keberkesanan resepi pecahan tambahan dalam bukan untuk objektif kajian kita. Tajuk kajian boleh lah. Objektif kajian cikgu lain. Dapat kita lihat kesannya. Cuba tengok balik daripada depan. Apa cerita kita daripada mula-mula tadi? Apa cerita kita sebenarnya? Murid lemah dalam tidak menguasai pecahan tambah. Jadi cikgu punya objektif apa dia? Sama lah ni. Murid Meningkatkan
penguasaan pecahan Ah, tambah dalam tangan pelajar. yes. Ya baru betul. Okay, Faham tak? salah. Faham. Keberkesanan Lupa tu. dah, Bang. Lupa dah. Tulis tak cikgu? Tulis tak? Lupa. Oh, okay. Meningkatkan Meningkatkan apa tadi? penguasaan. Penguasaan pecahan tambah dalam matematik. Sebab Lupa. daripada mula lagi dah cerita kita isunya tu adalah pecahan tambah dalam matematik. So objektif kita adalah untuk meningkatkan. Jadi dalam usaha untuk meningkatkan, apa yang kita buat lah? Kita buat resepi. Resepi adalah tajuknya, tajuk inovasi kita ya. Yalah, resepi lah saja. Resepi. Alat dia. Okey, resepi pecahan tambah. Ada nama lain tak? Tak ada cikgu, sebab kita nak ajar pecahan tambah aja sia. Mun kita malah pecahan je lah, banyak lagi netizen tanya. Tahan apa tu? Tolak kah? Tambah kah? Darab kah? Bagi. Sebab saya nak fokus yang kecil dahulu. Okey. Saya terus fokus pada pecahan tambah lah. Ada soalan tu sebenarnya, yang mana satu betul? Pecahan tambah kah tambah pecahan? Yang tu saya tak tahu. Sebab saya ni lemah bahasa Melayu ni. Pecahan tambah lah. Yang saya tahu lah cikgu Nasir ya. Yang saya tahu lah, pecahan tu ada dua kategori pecahan apa? Apa nama pecahan ni? Saya tahu. Anda. Astagfirullahalazim. Ada dua jenis pecahan wajar dan pecahan tidak wajar. Betul? Betul. Yang tu pecahan wajar, pecahan tak wajar. Biasanya ada dua namanya, pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Itu adalah jenis pecahan. Tak tahulah ada keluar baru jenis pecahan baru tu, pecahan tambah. First time saya dengar tu sebenarnya. Pecahan dalam operasi tambah tu, pecahan tambah. Ya baru cun. Sebenarnya pecahan operasi tambah. Ataupun kita boleh letak penambahan pecahan. Boleh? Penambahan nama ya. Sebabnya adalah tambah tu adalah satu kata kerja. Penambahan pecahan. Penambahan pecahan. Ya, maksudnya. Saya ingat buat dia tajuk pecahan apa? Ada pecahan tambah, ada pecahan tolak ya. Bahagia. Penambahan pecahan, penolakan pecahan. Okay. Thank you cikgu. Yang tu nang lemah tu. Saya tahu aku fokus apa. Aku tak kunci sia. Jadi kami rasa lah kita pun resepi tu, kami rasa kita perlu cari nama lain lah. Rebrandingnya. Macam contoh nak matematik di SMK semua variannya guna kaedah bala-bala. Pernah dengar tak Ego? Bala-bala ya, macam sepupu. Saya tahu. Lain-lainnya untuk baris dan lajur. Nya pendek kan jadi bala. Baris dan lajur. Baris dan lajur. Macam kita tu nak. Kita boleh padahan nama lain lah. Kaedah resepi tambah pecahan, nama lain lah. Kaedah menggunakan kaedah untuk tambah lah nak, untuk tambah pecahan nak. Kaedah resepi tampe. Tampe. TAMPA kan yang tambah pecahan nak. Tampe. Resepi tampe. Sakti je. Ya, cadangan kami ajak lah cikgu, kita cari cara nama lain lah. Tak, lebih dari 15 kotak pecahan lah tajuknya lah. Coba lagi. Ataupun kita boleh kasih kita kasih apa? Kaedah tampe. Kaedah sebenarnya tu kita nak mula tu. Kaedah kah pendekatan ni pola kita tu? Pendekatan macam yang nangga resipi ya, baru ini apa buat macam kita mula kek je Mau lari dengan resipi ya. Si jadilah kek tak cikgu. Macam kukus mau setengah jam kita mula 15 minit. Salah lah. Jawapannya lah mentah lah kek lah. Tapi aja resipi cikgu punya sing ikut yang lah. Salah lah. Okey. Resepi lah, kita kekalkan resepi lah. Resepi tapi nama lakang ya, tambah pecahannya kita berikan nama lain. Penambahan pecahan je lah. Ataupun kita guna nama resepi TP kah? T untuk tambah, P untuk pecahan. Boleh juga. Resepi TP kelak untuk tolak pecahan. Topi. Contohlah. Yalah, togi toda lah.
Kelak darab pecahan macam ni, darab pecahan. Hmm. Dape, DAPE, contohlah. Peda, pedo, peda, Oh. peba, pecahan bahagi. Ah, okey. Okey, Tapi okey, okey. jangan tangkap pecahan tambah ya, salah sebenarnya. Hanya boleh penambahan dalam pecahan ataupun tambah pecahan boleh. Tak pecahan toknya adalah kata nama khas. Kata nama khas yang mana macam Penambahan. pecahan wajar, pecahan tak wajar. Macamnya. Okey gua. Jangan tak Okey. tahu bahagiannya. Okey, alat kaedah intervensi. Alat kaedah intervensi tok sikit lagi. Kita nak berinya namanya nota atau resepi. Resepi je. Resepi je, buang nota ya. Buang nota. Buang nota ya. Jadi tak kasih ya. Nota apa teh? Nota tape, TP, nota TP. Tambah pecahan. Resepi TP. Ya. Cuma lah. So, dalam resepi TP ya tadi, dalam merancang kita perlu huraikan. Huraikanlah apa benda resepi TP tu. Resepi TP. Kita perlu pada apa dalam resepi TP. Langkah-langkah. Apa kandungan dalam resepi TP? Macam mana guna resepi TP? Mun waktu mula penulisan sebenar lah je lah. Macam nak naib matematik tu susah nak type dalam apa nama madah-madah. Nak type dalam laptop boleh pakai tangan kah? Boleh. Untuk resepi aja lah, dalam resepi ya. Boleh. Boleh ha? Boleh. Scan je lah. Yalah. Macam ni nak nulis simbol-simbol tu. Janganlah sedar. Macam satu buat satu. Lain depan ni. Saya dah masalah ya. Saya dah masalah. Sebab ia adalah inovasi kita. Yalah dalam resepi lah, dalam intervensi lah, langkah-langkah dalam kaedah dah. Pakai tangan lah. Apa perlu langkahkan, apa perlu buat lah. Yes, betul. Ni ada macam diagram nak. Pertama macam satu, contohnya si sama penyebut, kita akan madah lah. Mesti sama penyebut, samakan penyebut macam apa? Okey. Betul lah. Ada dua, betul lah. Cikgu boleh lukis lah sebenarnya. Boleh lukis and then scan and then masuklah dalam penulisan. Yalah. Okey ya. Bingung kami sebelum tu. Macam ni nak naik pula. Malah latihan pun kadang-kadang pakai BDR tu. Kadang-kadang pakai tangan je lagi. Mun saya ada buku. Ya. Saya ada masalah ya. Yang penting ada. Yang penting interaksi ada. Sebenarnya ramai orang tak faham konsep BDR tu. Mesti guna komputer ke apa kasih juga. Yang penting budak ada belajar. Time budak tu berada di rumah. Ya aja konsepnya. Konsepnya simple tapi pelaksanaan tu yang kita fikir complicated gila. Bila kita fikir terlalu complicated maka cikgu yang pening kepala. Yalah. Okey, kita move dekat analisis. Analisis ni apa tujuan kita letak analisis ya cikgu? Nak lihat keberkesanannya cikgu. Berkesan isi. Okey, sebabnya bukannya apa? Macam cikgu Zulfika juga tadi lah. So, bila masuk analisis tu, dah masuk ke langkah yang seterusnya sebenarnya. Yang ini masih langkah merancang. Kita merancang dulu. Jadi dalam bahagian merancang ni cikgu keluarkanlah, jelaskanlah, huraikanlah apa itu resepi TP tadi. Apa itu? Apa itu resepi TP? Macam mana guna resepi TP? Bila masa gunanya? Berapa lama guna resepi TP? Bila masa cikgu resepi TP digunakan? Lagi PTBR tu. Macam ni lagi BDR tu. Sebelum tu. Kan cerita tu yang merancang. Macam tu sebelum tu lah. Orang ramai nak guna waktu mengajar lah cikgu. Waktu mengajar kita lihat dulu pemerhatian dia. Kita lihat dapat kesihnya ngikut resepi tu cikgu. Okey. Semuanya dapat ngikut resepinya. Pasti kita akan beri latihan. Dari segi semua lah, dari segi beri latihan, kita lihat dari berdasarkan latihan. Dapat kasihnya ngikut. Maksudnya dapat, maksudnya okey lah resepi tu. Maksudnya resepi tu boleh diagih terus dengan biak lepas tu. Maksudnya bukan biak je, ibu bapa pun boleh juga. Mudah biak dah tu, dapatnya bantu ibu bapa terus lah cikgu. Bagus ya. Yang macam modul lah tu. Kira modul lah tak, macam modul untuk bahagian untuk penambahan pecahan je lah tak. Pola Bagus. Hanya ada fokus pecahan tambah ayat ya, salah penambahan pecahan. Pasal penambahan pecahan. patutnya pasal kalau cikgu
nya tu akan bersinambung ke rumah kan cikgu. Bukannya di kelas jak lah. Macamnya kadang Okey. kala kita tu ibu bapa akan tanya, macam ni mulah tu cikgu, kami mesti tahu tu. Bagi yang ibu bapa yang ada lepasan PMA lah sekurang-kurangnya lah, bukan nak merendahkan lah dari lepasan PMA kah ataupun tahun 6 mereka dah dapat tengok resipi tu, cara-cara tu. Mereka dah tahu apa perlu buat, apa perlu buat. Mungkin mereka dapat bantu anak dia lagi tu. Ya, betul-betul. Ha. Bagus. So untuk itu sebenarnya saya tu nak mencadang cikgu apa nama tadi yang resipi TP tu, saya rasa cikgu pun dah buat dia punya modul ni kan, macam modul now. Dah Oh. compile lah, dah compile. Dah Okey. sikit-sikit dah coba dah. Okey. Tapi lah tek Gambar ya ya. sini. Gambar ya. Ada sih modul yang dah di-compile tadi tu, gambarkan, masukkan dalam penulisan kelak. Oh, Ya tek, ya badah tek dapat kasih pakai tangan tek. Ya, dapat pakai lah, alhamdulillah lah. oh dapat. Tek. Dapat. Ya. Cumanya ada cumanya lagi. Cumanya gambar kacak-kacak. Janganlah gambar kelak kabur gambar, sah juga. Mengkabur ni apa ni nak bantu ibu bapa mengkabur. Tahu pun. Okey. Jadi cikgu Macam- cuba cari cara lah. Apa tu? Ya. Kat Okey ya. So jadi ceritanya tadi di sini adalah benda ni berlaku semasa sesi bersemuka kan. Jadi ini adalah proses merancang. Lepas tu melaksana. Okey. Yang ini melaksana maksudnya masa ini sempatlah belum PDPR kan. Belum, tapi saya tak ambil data itu sebab saya lagi nak uji dulu. Saya uji dengan budak dulu. Dapatnya budak ada juga yang dapat ikut, ada yang belum berjaya sepenuhnya lah. Kondeng saya itu cikgu, selepas saya uji budak ni, kalau tak ada kengkangan gitu, mungkin kami akan buat kelas dengan ibu bapa balik untuk membantu mereka nanti di rumah. Tapi kekangan COVID ni lah, seperti yang cikgu masa kata itu, ada pembelajaran bersama ibu bapa gitu. Ya. Macam tu lah. Kondeng saya itu berdasarkan resipi ni, saya akan ajar ikut resipi lah. Macam kita buat kek, mestilah ikut dulu. Ni langkah mesti mereka merhatikan saya dulu cara penerangan tu. Lepas tu resipi tu nanti mereka bawa balik rumah lah maksud saya. Terus Okey. saya akan membantu anak mereka lah. Bagus sebenarnya apa yang cikgu buat tu. Cuma saya nak bagi cadangan lah untuk penambahbaikan lah cikgu apa tadi tu sebab style cikgu punya kajian ni dah macam style apa nama orang experimentation tu sih. Experimentation-nya ada test retest. Nya ada test run kata orang, ada test run. So memang uji kaji pun style tu, style uji kaji. Dalam kajian kan kajian tu ada banyak jenis lah, kuanti. Macam cikgu tadi ni dah masuk dalam kuanti jenis uji kaji. Yang mana menguji sesuatu model ataupun sesuatu setting macam ni budak tu tadi dapat laksana ke tidak. Okey. Jadi untuk itu memang data perlulah cikgu sebenarnya dalam melaksanakan tindakan lah. Macam cikgu tadi ada test dengan budak. Cikgu bergerak secara berkumpulan ataupun individu. Saya yakin cikgu guna interview nak, betul sih? Cikgu guna interview dengan budak lah, betul sih? Ambil dengar pematian je cikgu. Dapat kasi yang ikut. Dengar apa-apa dia macam ni. Tapi ada 2-3 orang ada dapat ikut lah. Tapi belum sepenuhnya lah. Tapi mereka nak test sehingga penuh. Bawa memolah kajian ni tek. Maksudnya Amir akan tahu keberkesanannya. Musik berkesan berapa mula kajian tu tek. Buang balik lah. Macamnya cikgu. Tidak tentu cikgu sebab dalam kajian tindakan dia tidak mengharapkan kesempurnaan. Ya satu benda. Kajian tindakan tu bukan satu yang mengharapkan kesempurnaan. Nya cuma nak tengok kita punya perkembangan. Macam contoh kata cikgu tadi kan. Cikgu nak test dulu. Kalau berjaya, okey. Kalau tak berjaya, stop. Janganlah stop. Kalau tak berjaya, cikgu fikirkan satu alternatif yang lain untuk upgrade dia. Macam ni. Ya lah maksudnya cikgu. Macam musim berjaya ni mesti netizen bilang apa? Mula kajian yang musim berjaya tu. Cik dah lah. Ya namanya kajian. Ya lah takut netizen lagi tek. Memang ya namanya kajian. Okey, so untuk ini cikgu masukkanlah data pemerhatian cikgu tadi tu.
Okey, okey. Data pemerhatian. Cikgu masukkanlah. Jangan data mentah cikgu, data yang dah dianalisa. Okey, Data okey. ada beza data yang dah analisa. Bila sebut data yang dah analisa, maksudnya data yang dipersembahkan dalam penulisan cikgu buat dalam bentuk graf, dalam bentuk pie chart, macam ni lah. Okey, okey, okey. Jangan bagi data mentah masih nombor semua. Okey. So untuk setiap satu ni cikgu masukkanlah apa dapatan cikgu sebelum, semasa, selepas. Mun ada semasa lah. Tunggu pas habis PDR tu. InsyaAllah. Terus santai cikgu sebelum kolokium pula bulan 8. Oh, tunggu klaim bah. Oh, kolokium bulan 8. Ai. Boleh cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Kelak menang kelak susah aku ambil hadiah lah PDR tu. Okey Okey, okey, okey. Okay. And then membuat pemerhatian. Okey, pemerhatian tu kajian tindakan menggunakan reseti pecahan tambah sebelum dapat dilaksanakan. Apa pemerhatian? Pemerhatian tu adalah apa hasil daripada tindakan yang dapat kita buat. So oleh kerana belum dapat, bukannya belum dapat, memang tak dapat pun. Tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana PDPR. Jadi yang ini adalah dapatan cikgu. Jadi untuk ini cikgu masukkan juga timeline macam Zulfikar tu tadi. Kita perlu bagi tahu timeline kita daripada tarikh tu. Masa tu tadi, masa tengah buat ni tadi, kita masih boleh buat secara face to face, bersemuka. Lepas tu bila ada arahan baru bagi tahu secara PKP, secara PDPR, jadi kita tak dapat nak melaksanakanlah benda ni. Jadi cikgu maklumkan dalam pemerhatian, resepi tambah pecahan, penambahan pecahan tak dapat dilaksanakan kerana PDPR. Maka apa tindakan lanjut? Apa tindakan lanjut? Memang kita tahu benda yang secara bersemuka cikgu. Apa tindakan lanjut daripada kita? Cuba dengar dulu. Tindakan lanjutnya mungkin kami akan membuat dalam mengagihkan resepi ni kepada ibu bapa lagi. Mungkin secara dalam online dalam WhatsApp lah resepi tu nanti untuk membimbing anak dia sendiri. Jadi kita coba dari situ lagi keberkesanan dia. Oh, maksudnya sekarang ni WhatsApp boleh kah? Dapatlah sikit-sikit tapi nak beri banyak sih lah. Mungkin kalau saya dapat WhatsApp kami akan beri secara offline lah. Beri nota terus kertas pergi setiap kepada anak-anak nanti kepil dengan latihan terus. Okey, berapa ramai yang dapat WhatsApp? Berapa ramai yang dapat WhatsApp? 2/5 kot. Mungkin saya pakai offline lah. Okey. Yang ini cikgu perlu jelaskan pula dalam pemerhatian tu. Sebabnya bila benda tu tadi dah jadi offline, okey? Online, semua benda yang offline tu tukar kepada online. Jadi cikgu perlu nyatakan jugalah apa yang berlaku dalam mod PDPR. Adakah dibuat secara WhatsApp ke apakah perlu dinyatakan jugalah. Cikgu Okey. Perlu dinyatakan juga. Okey. So, bila dah berlaku macam tu, tapi resepi ni mesti on juga sebenarnya. Mesti diberi juga. Macam mana cikgu bagi? Sama ada macam cikgu bagi tahu tadilah, cikgu cetak dan kemudian cikgu bagi latihan. Beri latihan dengan budak-budak, lepas tu budak hantar kan? Macam ni aja lagi. Ya. So maksudnya resepi ni memang dituju kepada ibu bapa jugalah kan? Ya memang tadi dengan perancangan awal tadi nak beri dengan ibu bapa juga. Tapi dengan bimbingan dulu macam kita bimbing budak dulu. Tapi memandangkan mod BDA ni, paksalah ibu bapa belajar sendiri berdasarkan resepi tu lah. Mungkin dapat kot sebab mereka pun dah pandai buat kek juga kan. Mungkin mereka dapat ikut juga langkah-langkah macam tu. Okey. Setakat ni memang cikgu yakinlah dengan semua mak bapak tu boleh buat. Ada positif feedback kah daripada mereka? Ada. InsyaAllah. Yang mesti ada datang.
Sebabkan ibu bapa murid tahun Ya. 3 kebanyakan yang lepasan tahun 6 lah. Okey lah sana. Okey. Dapat ya. Lepasan tahun 6. Jangan tak sekolah je tu. Yang tak sekolah tu sakit. Okey. So, itulah maksudnya tadi untuk bahagian pemerhatian ni. Bila dah pemerhatian, cikgu tengok balik, lepas tu bila masuk dekat refleksi, cikgu tambahlah dari segi kekuatan dia. Okey. Yang kedua, dari segi kelemahan dia. And then, yang terakhir sekali apa dia? Cadangan penambah. Baik. Cadangan penambahbaikan. Okey, jadi cikgu cikgu boleh letaklah kekuatannya. Cikgu bagi tahu lah berdasarkan dapatan yang lepas, masa sesi bersemuka, resepi penambahan pecahan dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran dan mengurangkan murid bertanya soalan. Ya, kekuatannya lah. Contoh saya. And then kelemahan dia, cikgu boleh beritahu lah. Oleh kerana resepi pecahan tambahan ni, penambahan pecahan ini hanya dapat dilakukan secara bersemuka, maka bila berdepan dengan PDPR, resepi pecahan penambahan pecahan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Bukannya nak kata akibat masa terhad, sikit-sikit masa terhad. Apa maksud masa terhad tu? Terhad kata bersemuka banyak lagi PTBR daripada bersemuka. Bukan masa terhad ya. Bukan Masa terhad, contohnya masa terhad. Kita biasanya makan dalam 2 jam. Tapi disuruh makan 10 minit. Ya, baru masa terhad. Ya, baru masa terhad. Mun nak kata masa untuk PDPR nya nak berjumpa kita sedar. Bukannya masa terhad ya. Ia adalah orang ya si mengagih masa untuk kita. Si memberi masanya kepada kita, ngikut kelas kita. Bukan masa terhad. Masa sehari memang 24 jam Pak Cikgu. Yalah. Sehari memang 24 jam. Cumanya agihan masa tadi. Dia si beri dengan kerja rumah. Macam ni. Okey? Jadi penambahbaikannya tadi perancangan semula. Janganlah cakap contoh perancangan semula. Cikgu berilah terus cadangannya. Apa cadangan kita cikgu? Ada idea tak? Saya dah belum ada tu. Idea tadi macam yang mula tadi cikgu. Kita agih terus dengan ibu bapa tadi. Ibu bapa kan PDBR tadi kan kita sekat dengan BDR tadi. Dan kita terus bagi kat ibu bapa mengagihkan tadi SP tadi. Okey. Apa lagi mau tambah saya? Udah agih mesti ajarnya terus nak. Kena ajar ibu bapa sebab dah tak bersemuka online siapa tu. Siapa yang mengagih ya? Siapa yang mengagih resepi? Kami agih pergi ajar terus ke rumah-rumah lah maksudnya. Faham pun. Faham. Dah lalang pergi. Pergi ajarlah terus kejap. Macam tu cara pula tu. Atuk punya pun panduannya apa semua. Kita follow je, dah si faham kah? Ajar terus. Macamnya. Okey. Dah lalang kita hantar lah. Ajar terus. Lah. Aku kamu pakai pembawa tu. Pakailah topeng 2 lapis. Bawa lah sanitizer sekali. Yalah. Okey lah. Okey. Resepi tadi dah diedarkan dan kita terus mengajar kepada dia punya bapa dia ataupun mak dia. And then kita pun balik. And then macam ni kita nak pantau. Suruh ni mengambil gambar dengan anak ya lah. Ambil gambar dengan anaknya and then lapor dengan kita. Lapor dengan kami. Macam ni macam mana? Pakai evidence. Bila ya? Waktunya mula ya kelak lah. Latihan ni kelak. Ini tu belum bagi. Benda ni adalah dalam perancangan. Jadi cikgu perlu fikirkan. Sebabnya reflect lah. Bila reflect kita bahagian cadangan penambahbaikan, we must be very detail. Ambil contoh, cikgu akan mengedarkan resepi itu ke rumah-rumah
bila Minggu depan. berjumpa dengan bila secara bersemuka, dan bila dah jumpa dengan bapa dia ataupun penjaga dia, saya akan terus mengajar macam mana menggunakan resepi. Dan resepi ini akan terus diberi bimbingan oleh penjaga tersebut selama berapa lama? Contohlah selama seminggu. Seminggu. Setelah habis minggu itu, hari Isnin yang berikutnya, setiap penjaga akan melaporkan kepada saya. Nampak tak macam mana cara ya? Faham. Ini mesti detail. Okey. Setiap penjaga tu akan melapor kepada saya apakah perkembangan anak mereka. Udah Yatik, belum habis cerita ya. Sebab saya perasan dalam resepi cikgu ni dia ada hadiah kan? Ya, Ada hadiah. Cikgu perlu bagi tahu sekali dalam penulisan cikgu, apabila penjaga itu tadi dah melapor, maka saya sebagai cikgu, saya akan detect lah, saya akan mengesan siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang cepat semua. Contohlah apa kriteria nak beri hadiah tadi. Maka saya akan pergi ke rumah tersebut untuk memberi hadiah. Macamnya lah. Contohnya. Sebab kita cerita resepi dan bila beri hadiah ya maksudnya ia telah menunjukkan keberkesanan resepi. Bukan melalui pencapaian murid ya kah keberkesanannya. Oh, maksudnya murid tu mari sebelum aku ngajar pelajar mari nya dapat daripada 5 soalan sikit je dapat jawab. Tapi selepas aku murid resepi tu dari 5 4 dapatnya jawab. Ya. Bukan dari segi keberkesanan dia. Dari segi lah maksud saya. Kan resepi ya cerita hal penambahan pecahan. Memang Yalah. soalan yang diberi pun tentang penambahan pecahan juga nak. Lah sebabnya tajuk ya. Sebabnya tajuk penambahan pecahan. Saya kan nak beri tolak lah. Lari dari resepi Ni rujuk. Okey ya. Okey, masak mi. Okey. Nasi. Ni jadi Boleh ya. boleh. Banyak benda yang perlu cikgu orang tambah baiklah di situ. Okey lah sebenarnya tu bagus. Cuma mau tambah sikit lah. Ingatlah dalam penulisan lah sikit. Kurang sikit. So cikgu perlu tekankan juga lah. Terbaik. Ya, cikgu perlu tekankan juga apa implikasinya kelas bergabung. Ingatlah. Sana cikgu jual kelas bergabung tu. Cikgu perlu cuba kaitkan tindakan cikgu tadi itu dengan konsep kelas bergabung. Sebabnya kan PDPR dah tak, bukannya berjumpa lagi budak tahun 3 dan tahun 2 nah. Saya jumpa lagi. Memang saya jumpa lagi. So cerita hal kelas bergabung dah habis dah. Dah habis dah. Dah tutup cerita dah di siap. Jadi yang itu pun cikgu boleh nyatakan juga dalam penulisan. Masa dengan tidak ada kelas bergabung ni maka berjaya lagi lah murid tu maksud dia. Kita boleh macam tu cikgu. Bukan macamnya ayatnya macam tu. Bukan kerana saya ada kelas bergabung maka berjaya, bukan macam tu. Oleh kerana pembelajaran PDPR dilaksanakan di rumah masing-masing, maka Kecelaruan. murid-murid, pelajar-pelajar itu tidak berjumpa dengan pelajar yang lain. Tidak berjumpa dengan pelajar yang lain maksudnya tidak ada kelas bergabung. Oleh itu, pemahaman ataupun penerimaan murid terhadap apa yang diajar lebih bagus. Macamnya. Dapat tak digugur kelas bergabung tu? Si juga, saya dapat jadi tamadah macamnya. Sebab konsep kelas gabung tu nya nak meringankan agihan jadual. Apa konsep? Apa rasionalnya nak mula kelas gabung? Bukan agihan jadual. Ada kelemahan kekuatannya juga nak. Bukan agihan jadual lah dia payah cikgu. Sebenarnya di tangga kita benar-benar lah. Sebenarnya agihan kewangan untuk menggaji cikgu dikurang. Bukan jadual. So adalah
adalah sebab-sebabnya. Adalah sebab-sebabnya. Yang mana benda ya adalah kekuatan baginya. Tu bagus pula tak Cikgu kajian tak lah. Setelah gabung tu. Untuk dia dengar ada JPN tu nak kita bentang di kucing lah. Sebenarnya tu bukan dari pihak JPN tu. JPN pun orang tengah juga. PPD pun orang tengah juga. Daripada JPN juga. Yang nak JPN lah. Kembali ke KPM. Apa isu kita lah. Dah bergabung tu. Dapatlah buang terus lah bergabung lah. Tapi konsepnya kelas gabung tu tadi adalah untuk ialah menggabungkan ialah budak sikit lah. Kita mun budak seorang dua dalam kelas mengajar pun saya dah feel. Dan dia ada kesan je. Tapi kena tu mau ikut dari segi dalam buku biru lah. Hak murid je bah. Macam saya dah hak lagi murid ni. Berkongsi hak dah. Hak tahun 2 berkongsi dengan hak tahun 3. Mun benar lah Cikgu Wadah tadi lebih berkesan. Habisnya kena budak yang seorang dalam kelas si dapat 5A, si dapat 6A, full A. Tapi kini tu dah si makai full A 5A dah, makai peratusan lagi. Ya Datuk. Ya contohnya lah, dolok-dolok lah, dolok-dolok. Itu masalah Cikgu dolok. Kita bukannya tengah tak Cikgu. Okey, nak murid dia walaupun hantar di sekolah Cemerlang Cikgu, mun muridnya nang jenis yang si buku paling buku. Nang si tahu apa. Nang lambat lembab. Kemarin saya ada OQ tu, saya ada pemulihan nak cek apa masalah biak. Dolok lah. Cuba kita hantar biak macam mana lah. Ambil biak OQ di Jerah Badung Hantar kat sekolah ni nak Cemerlang di Mainland Darun. Hantar dapat kasi dapat 5A. Biarlah maksud Cikgu, hantar seorang yang ajar saya. Ya agak lah, dah nama orang handicap. Disuruh dapat 5A. Ingatlah masalahnya mari Cikgu. Zaman dulu Cikgu nak orang. Zaman dulu Cikgu. Sama Cikgu. Zaman dulu Mukhtar Nangga keputusan dia yang 5A Cikgu tata tangga tu. Apa masalah dia mari? Sebab saya dah orang hantar ke AKP Cikgu. Kena tu selamat pada hantar ke AKP. Oh biar tu OQ. Ada. Kita pun selamat Cikgu. Ini kesannya Cikgu. Yalah. Memanglah macam-macam teori yang keluar nak. Tapi pokok pangkal dengan cikgu juga. Yalah, bangau lagi nak. Bangau. Pokok pangkalnya cikgu juga. Jadi sebab ya tadi macam dalam kajian tindakan tu, kita sebenarnya menyusun baliklah apa isu-isu yang ada and then kita cubalah cari cara untuk kita pun jugalah sebenarnya kajian tindakan tu. Sebenarnya. Okey cikgu. Okey cikgu, terima kasih atas bimbingan. All the best kepada cikgu. Semoga yang terbaik.